Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan saingan skuash terbuka Hong Kong. Pemain skuash wanita negara Siva Sanggari terus memperagakan aksi berkelas dunia apabila menjuarai saingan terbuka Hong Kong sebentar tadi. Atlet berusia 24 tahun itu berjaya menumpaskan pilihan keempat dari Mesir, Amina Orfi, pada aksi final. Yeah, I'm really happy. Honestly, I think throughout the whole week, I played really good. I was a bit nervous when I played the first round because I didn't feel as good. But as I progressed each match, I think I was playing better and better, and I got my game plan right today as well. So I'm just really happy to be winning today, especially 3-love against a really talented player. Dalam saingan itu, beliau bermula garang apabila memenangi set pertama 11-9 ke atas lawan yang juga bekas juara remaja dunia 2 kali itu sebelum meneruskan penguasaan di set kedua menerusi kemenangan 11-8. Siva Sanggari yang menghuni ranking ke-22 dunia memastikan gelaran juara menjadi miliknya apabila mengesahkan kemenangan 11-5 di set ketiga. Ini adalah gelaran kedua Siva Sanggari dalam jelajah PSA Persatuan Squash Profesional selepas turut menjuarai kejohanan trofi Tuanku Mukhris 2023 di Seremban Negeri Sembilan Ogos lalu. Siva Sanggari jelas pada prestasi terbaiknya musim ini apabila turut menyumbangkan peringkat emas dalam acara perseorangan di Sukan Asia Hangzhou September lalu. Aksi bola sepak Liga Super. Terengganu FC, TFC dimalukan di laman sendiri selepas tewas 0-4 kepada Sabah FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Pasukan pelawat yang menguasai permainan membuka tirai jaringan seawal minit ke-6 menerusi penyerang import Ramon Machado hasil hantaran Rizal Ghazali. Tersentak dengan gol awal itu, tuan rumah mengatur serangan balas dan memperoleh satu-satunya peluang pada minit ke-18. Namun gagal apabila rembatan jarak jauh Habib Harun tinggi melepasi palang. Sabah sekali lagi merobek gawang TFC pada minit ke-29 menerusi Sadil Ramdhani yang merembat kencang daripada luar kotak penalti. Belum sempat pasukan tuan rumah mengatur rentak, Miguel Cifuentes tampil cemerlang meledak gol ketiga skuad Sang Badak pada minit ke-39. Derita TFC berterusan pada babak kedua apabila bolos buat kali keempat hasil penyudah pemain gantian Muhammad Jafri Ju pada minit ke-47. Kemenangan 4-0 membolehkan Sabah kekal di tangga keempat Liga, manakala TFC terpaksa akur di kedudukan ke-6. Susulan kerosakan permukaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil selepas konsert Coldplay Rabu lalu, proses membaik pulih padang berkenaan tidak memerlukan sebarang kos. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo berkata terdapat tapak semayan berdekatan stadium berkenaan yang mempunyai rumput jenis Zeon Zosia dan boleh terus digantikan jika permukaan padang rosak. Tambahnya, kerja-kerja baik pulih telah berjalan dan dijangka selesai sebelum perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 pada 8 Disember ini. Tak ada kos kerana seperti yang saya telah jelaskan, kita ada satu nursery yang berdekatan dan nursery itu mempunyai rumput Zeon Zoysia yang sama. Jadi keperluan untuk penanaman rumput Zeon Zoysia datang bersama nursery. Bila ingat tak yang dua perlawanan yang terakhir itu, bila ada kerosakan sikit, ada rumput dari nursery yang digunakan untuk kita tukar. Okey. Itu sebab bila kita buat keputusan untuk menggunakan Zeon Zoysia, kita juga dalam kos tersebut datang bersama nursery. Jadi bila kita ada rawatan dan pembaikan sekarang, dia tak melibatkan kos kerana nursery itu wujud. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program For Train the Trainee for Clinical Directors and Healthy Athletes di Bukit Baru, Melaka. Perbadanan Stadium Malaysia PSM pula memberi jaminan permukaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ boleh digunakan bagi pertembungan antara juara bertahan Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu FC pada 8 Disember ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Faiz Sanusi berkata pihaknya akan melakukan kerja baik pulih padang dengan kadar segera. Ini susulan rumput Stadium Nasional berkenaan rosak selepas konsert Coldplay Rabu lepas. Bulan lepas, permukaan padang SNBJ menjadi buah mulut orang ramai susulan keadaan yang tidak memuaskan ketika saingan Pesta Bola Merdeka 2023.
Datuk Seri Subhan Kamal mempertahankan jawatan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC selepas diisytihar menang tanpa bertanding bagi kerusi yang disandangnya itu dalam mesyuarat agung tahunan ke-69. Jawatan Kuasa Perundangan MHC mengesahkan perkara tersebut sekaligus menyaksikan Subhan terus menjadi Presiden untuk penggal 2023-2027. Menurut Datuk Seri Subhan, matlamat dan sasarannya sudah tentu untuk menambah baik skuad negara dan memperbanyakkan program akar umbi. Tapi apapun, saya rasa tanggungjawab kita di KCM masih banyak diperlukan. Contoh, we have the men's Olympic qualifiers in January in Oman. We have the women's also in Valencia. I know it's a tall order, but I think the women will also do whatever it needs to make sure that they try their best to give their best shot. Kemudian we have the World Cup, Junior World Cup, which is going to be held on the 5th December 16th. Dalam pada itu, bagi jawatan timbalan Presiden lelaki, disandang Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak, manakala untuk timbalan Presiden wanita, Mary Sadiah Zainuddin. Sekian Stadium RTM H-Klik dan berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.